Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Okey, hari ini saya akan tunjukkan kepada anda cara bagaimana untuk kita menggunakan fungsi manufacturing. Okey, fungsi manufacturing yang pertama yang saya tunjukkan video yang sebelum ini adalah kita situasi dia macam ni. Kita beli barang dengan supplier secara bulk. Contoh kita beli kita ambil paling senang lah spek mata. Kita beli 500 pieces. Lepas tu dengan 500 pieces yang kita beli, kita akan repacking balik untuk menjadikan satu pack ada 4 pieces. Yang itu video tu saya dah tunjukkan dekat video yang sebelum ini. Jadi sebelum anda move dekat video yang bakal saya tunjukkan ini, pastikan anda faham dulu cara bagaimana nak buat yang first tadi, cara yang pertama. Sebab cara yang kedua ni dia lain. Jadi anda faham dulu cara yang pertama, baru kita move dekat cara yang kedua. Lepas tu saya akan tunjuk lagi cara yang ketiga. Okey. Jadi yang pertama sekali keadaannya saya nak buat sekarang ni, ibarat saya ni adalah satu peniaga, iaitu peniaga saya adalah peniaga kek. Jadi sekarang ni saya nak keluarkan satu produk iaitu kek batik. Jadi saya sekarang ni saya tengah Google satu resepi kek batik. Jadi bahan-bahan yang diperlukan adalah satu pack biskut Mary. Okey, 250 gram mentega butter, 200 gram serbuk Milo dan pelbagai lagi lah. Saya tak perlu terangkan lah. Okey, jadi sekarang ni saya kena wujudkan dulu produk-produk yang raw material tetapi caranya berlainan. Sebagai contoh, okey, kita pergi dekat bahagian sini. Okey, kita pergi dekat list produk. List produk. Okey, list produk. Okey, list produk. Okey, jadi saya masukkan dulu. Okey, sekarang ni saya masukkan Milo. Satu pack tu 1 kg. Kemudian saya wujudkan brand supaya saya tahu brand apa yang saya pakai. Okey, lepas tu kategori saya buat bahan mentah. Setiap barang-barang ni saya buat untuk bahan mentah. Jadi saya wujudkan kedua-dua location. Okey, pastikan location ni anda masukkan. Kalau anda kata anda ni ada 2 cawangan, pastikan anda masukkan kedua-dua cawangan yang ada. Okey, lepas tu jangan lupa klik manage stock. Kemudian alert quantity berapa. Kita nak buat satu. Lepas tu kita masukkan product description, Milo. Kemudian jangan lupa klik untuk not for selling supaya bila anda buat letak not for selling. Okay, produk ni tidak akan dipamerkan dekat bahagian post system dan tidak akan dipamerkan dekat bahagian access. Sebab anda tak jual Milo ni dekat customer. Milo mentah ni anda tak jual. Anda jual kek ataupun anda jual produk. Okey, jadi anda jual produk yang betul-betul yang dah siap, yang telah pun diproses kepada pelanggan anda. Jadi, pastikan anda klik not for selling. Jangan terlupa. Okey, kemudian masukkan harga. Okey, saya cuba follow harga semasa iaitu RM21 dan default selling price pun saya buat RM21. Sebab kita tak jual Milo, kita jual kek. Ini situasi dia. Kemudian saya update. Okay, saya update. Okay, saya tunjukkan lagi. Okay, ada lagi bahan-bahan mentah yang perlu ada. Okay, saya klik. Saya dah buat tadi. Okay, cuma saya nak tunjukkan je balik. Okay, tadi kita dah buat yang Milo. Okay, kita dah buat yang Milo. Okay, kemudian kita buat yang mentega. Mentega ni kita edit balik. Saya tunjuk. Okay, yang ini macam biasa. Yang bahagian atas ni macam biasa. Tak perlu lagi saya cerita. Okay, yang jangan lupa manage stock. Okay. Kemudian klik dekat bawah. Jangan lupa not for selling. Kemudian masukkan berapa harga yang kita purchase. Kita update. Okay, kita lihat lagi not for selling. Okay, lagi apa lagi tadi? Mentega dan Milo dah serbuk koko. Kita edit. Okay, kemudian kita manage stock, alert quantity. Kemudian kita update.
Okey, susu pekat. Susu pekat kita edit. Okey, kita edit lagi. Okey, kejap Tadi serbuk koko saya tak buat lagi satu location. Kejap saya edit balik. Ini perkara yang akan terjadi ya. Bila kalau andai kata anda ni ada pelbagai location, pastikan anda kena tentukan location. Salah satu ataupun masukkan je kedua-duanya. Tak ada masalah. So benda tu tak pening. Okey, kita update. Okay, kemudian kita lihat dekat sini yang ini susu pekat. Okay, susu pekat ni kita edit balik. Okey, saya nak terangkan sikit dekat anda kenapa anda kena buat alert quantity ni. Padahal barang ni anda tak jual pun. Ini raw material, betul tak? Okey, sebab bila kalau anda kata anda tak buat manage stock, anda tak klik manage stock, anda tak masukkan alert quantity, anda tak boleh purchase barang ni. Bila anda nak buka purchasing, anda tak boleh pilih barang ni. Dia akan maklumkan produk ni tak ada pun dalam anda punya tu sebab anda tak klik dekat bahagian manage stock. Okey, tetapi untuk raw material memang kita fikir secara logik memang kena masuklah untuk manage stock sebab kita nak tahu berapa raw material yang tinggal dekat kita punya kedai. Betul tak? Jadi benda tu kita kena masukkan. Kita update dekat sini balik. Okey, kita teruskan, kita update. Okey, dah selesai, kita double check not for selling. Okey, kita ada 1 2 3 4. Okey, 4 produk untuk buat satu kek batik. Okey, ni lebih kurang satu kita nak buat satu produk. Okey, sekarang ni kita pergi terus ke bahagian purchasing. Okey, kalau anda kata produk-produk ni dah sedia ada dalam anda punya premise, anda tak jumpa PO, anda boleh terus pergi ke dekat bahagian list produk kemudian add opening stock. Okay, itu tak ada masalah. Yang ini saya tunjukkan kalau anda kata anda baru berniaga, anda baru pakai sistem. Jadi anda nak lihat balik, anda kena pakai purchasing. Tujuan kita pakai purchasingnya supaya kalau anda kata ada pemulangan barang kepada supplier, kita tahu supplier yang mana yang supply barang dengan kita. Sebab kemungkinan Milo, kalau contohlah kita ambil satu produk iaitu Milo. Milo ni dia banyak lagi supplier-supplier lain. Jadi kalau anda kata anda buat dekat bahagian purchasing, anda tahu Milo ni anda beli dekat mana. Kalau perlu masa nak kena return, anda boleh tahu nak return tu bila, dengan siapa anda kena return. Jadi itulah tujuan kita pakai dekat purchasing. Okay, tetapi kalau anda kata anda dah lama berniaga, anda lupa PO dah ke mana, apa semua ke mana, anda update saja, pergi pada list produk, kemudian kita update saja opening stock, tak ada masalah. Okay, kemudian kita type apa nama yang ada dekat sini. Okay, Mr. NSK. Okay, reference number. Saya nak buat purchase status. Saya dah receive benda ni. Sebab situasi dia sekarang ni saya yang pergi dekat kedai. Okay, business location. Saya pilih trainer. Satu location. Salah satu. Okay, kemudian saya type nama dia dekat sini. Okay, apa tadi yang ada? Milo. Okay, kita Milo. Mentega. Okay, mentega. Apa lagi? Susu. Serbuk koko. Okey. Sekarang ni Milo saya nak purchase 1 kilo saja. Ini 1 kilo 1 kilo. Okey. Ini saya ajar anda kalau anda kata anda nak tengok unit per unit. Maksudnya kita ringkaskan video ni, lebih kurang kita purchase dengan supplier satu-satu. Video yang akan datang saya akan tunjuk pula bagaimana kalau anda kata kita purchase dengan supplier secara box. Milo ni contoh kita ambil satu kotak. Satu kotak dalam tu ada 50 pack. Satu pack ada 1 kilo. Jadi bagaimana kita nak masukkan produk macam tu pula? Okey, nanti saya akan tunjukkan untuk video yang akan datang. Okey, sekarang kita fokus yang ini dulu. Okey, kemudian saya nak purchase lebih kurang saya nak purchase 1 kilo. Mentega pun saya nak purchase 1 kilo. Susu pekat saya nak purchase 2 tin. 2 tin, 1 tin ada 500 gram. Serbuk koko saya nak 5. Okay, bermaksudnya saya ada 1000 gram bersamaan dengan 1 kilogram.
Okey, jadi kat sini dia akan bagi tahu harga. Jadi kalau andai kata pertukaran harga tu daripada segi purchasing, anda terus boleh tukar dekat bahagian sini. Tak ada masalah. Anda boleh tukar terus dekat bahagian sini kalau anda kata ada pertukaran purchasing. Okey, kemudian kita masukkan pula diskaun. Kalau ada diskaun, masukkan diskaun. Kalau ada additional shipping charge, boleh masukkan additional shipping charge. Kemudian kita tentukan pula pembayaran. Okey, kita tentukan pembayaran. Okey, bank transfer. Kemudian kita save. Okey, selesai selesai dekat situ. Jom kita tengok dekat kita punya produk. Kita tengok dekat kita punya produk untuk report stock report. Okey, kita generatekan QR, kita generatekan barang. Okey, kita nak tengok stock report. Saya nak tengok yang not for selling saja. Okey, jadi kita tengok dekat bahagian sini Yang atas ni jangan lihat, ini produk lain. Kita lihat yang ini. Okey, Milo kita ada 1 kilo, mentega 1 kilo, serbuk koko lebih kurang ada 200 gram. Okey, lebih kurang ada 5 packs. Susu pekat kita ada 2 tin 500 gram. Okey. Jadi sekarang ni kita wujudkan pula produk untuk kek batik. Okey, kita masukkan dekat sini. Okey, kita add produk dekat sini. Kita add produk dekat sini. Sebagai contoh lah, saya nak buat kek batik. Okey, unit saya nak buat kek batik ni lebih kurang dalam 500 gram lah 500 gram. Okay, unit saya nak buat per pieces ataupun saya boleh buat 500 gram. Maknanya kita tahulah mungkin anda berniaga ada dia punya sukatan-sukatan dia kan. Okay, ni saya cuba untuk samakan produk yang ada dekat anda sebagai pengeluar. Jadi kita save. Okay, brand, kosongkan kategori. Kita boleh buat kek lah. Okay, kemudian business location, jangan lupa. Okay, manage stock. Kita boleh manage stock dekat sini. Alert quantity ada 1. Okay, kemudian kita boleh masukkan dekat sini sebagai contoh. Untuk purchasing ni kita buat 0.00 saja sebab kita akan generate purchasing ni, kita akan generate berapa harga modal dekat manufacturing nanti. Okey. Jadi kita hanya masukkan dekat sini berapa jualan yang kita nak. Berapa jualan yang kita nak. Okey. Contoh, kita nak jual lebih kurang dalam satu kek ni lebih kurang dalam RM15. Contoh. Okey, kemudian saya masukkan dekat sini RM15, kemudian kita save. Okey, kita pergi dekat bahagian manufacturing terus. Okey, produk tu pun telah pun wujud. Kita terus pergi dekat bahagian manufacturing. Jadi yang pertama sekali anda kena wujudkan dulu resepi. Okey, anda kena wujudkan dulu resepi. Jadi add dekat sini, klik button add, kemudian masukkan produk. Apa produk yang kita nak buat? Kek batik. Okey, kita continue dulu. Okey, sambung dulu. Okey, yang part ni anda kena lihat berulang kali Saya akan bagi tahu pelan-pelan. Okey, kemudian kita masukkan pula ingredient. Okey, apa tadi bahan-bahan mentah yang kita beli tadi? Sebagai contoh Milo. Okey, lagi susu pekat. Lagi kita nak serbuk koko. Okey, lagi kita buat mentega. Okey, katakanlah saya sekarang ni saya nak buat 5 kek. Okey, bermaksudnya saya nak buat 5 kek. Okey, jadi apa produk yang perlu ada? Sebagai contoh susu pekat tadi kita purchase 2, kita beli 2. Okey, contoh dekat sini 1.
Okey, serbuk koko pula kita pakai lebih kurang tadi kita purchase ada 5 kita pakai 3. Okey, mentega tadi kita beli satu kilo jadi pakai satu lah. Okey, jadi dengan, ingredient yang telah saya tetapkan ni, okey, saya boleh keluarkan, okey, saya boleh keluarkan dekat sini, nampak 500 gram, saya boleh keluarkan 5 kek batik yang 500 gram dengan ingredient yang saya dah tentukan ni. Okey, dengan ingredient ni juga dia akan buat pengiraan berapa kos untuk 5 kek batik, RM74. Okey, RM74. Okey, jadi bila kita bahagikan lebih kurang bermaksudnya 74 dibahagikan dengan 5 bermaksudnya satu kek batik lebih kurang kos dia RM14.80. Jadi tak logik kalau kita jual tadi RM15. Maknanya tak logik. Maknanya kena mahal lagi lah. Maknanya nanti kita boleh adjust balik dekat bahagian add product tadi, kita boleh update balik harga untuk itulah jualan. So sekarang ni dia punya kos RM14.80, tadi kita jual baru RM15. Betul tak? Jadi ini hanya contoh saja. Okay, jadi untuk kos ni RM74 dengan barang-barang yang telah saya tetapkan dia boleh keluarkan 5 kek batik. 5 kek batik yang beratnya 500 gram. Okay, kemudian kalau anda perasan dekat sini ada production cost. Okay, production cost dari segi packaging. Okay, dari segi packaging. Okay, per unit. Kita buat per unit. Dari segi packaging. Ada tak kos untuk packaging? Kita masukkan dekat sini. Cost packaging. Okay, untuk wastage ni kita boleh masukkan berapa persen. Contohlah 1 kilo ni ada lebih kurang dalam 1000 gram. Jadi mungkin dalam 20 gram akan wastage. Mungkin terbuang ke, terjatuh ke. Itu bergantung kepada perniagaan anda. Okay, itu bergantung kepada perniagaan anda. Okay, bergantung kepada perniagaan anda. Yang ini anda boleh masukkan. Bergantung kepada cara anda masa pakai, masa anda keluarkan produk tu anda tahu. Anda dah tahu dah. 1 kilo Milo ni kita boleh pakai pun paling-paling 800 gram je. Sebab lagi 20 gram mungkin akan jatuh, akan tumpah, akan apa. Terus boleh masukkan dekat sini berapa wastage persen yang boleh dimasukkan dekat sini lah. Kemudian kita boleh masukkan recipe instruction. Supaya pekerja kita mungkin boleh tengok. Supaya dia boleh ikut. Nampak dekat sini saya copy je. Okay, sebab saya pun tak pandai sangat nak buat kek. Jadi saya follow dekat sini. Okay, kita copy. Okay, adalah dia punya barang-barang kat sini. Okay, kemudian kita save. Okay, dah wujud dah ya. Dah wujud satu produk iaitu kek batik. Sekali kita buat, kita boleh buat 5. Yang 500 gram satu kek batik lah. Quantity boleh keluar 5. Kita view. Okay, kita view, kita boleh tengok dekat sini ada cara penyediaan, kita boleh masuk ada tip. Jadi kita boleh lihatlah dekat sini berapa total cost, extra cost. Extra cost tadi yang kita masukkan. Kalau ada packaging boleh masukkan packaging dekat sini. Okay, kita close. Okay, contoh. Kita terus pergi dekat bahagian produk tadi. Kita nak tengok pula produk yang kek batik tadi. Okay, kek batik. Okay, sekarang ni kek batik, current stock dia masih lagi kosong. Okay, jadi dia tak akan bagi tahu berapa value, potential profit semua dia tidak akan bagi tahu dekat sini. Okay, jadi sekarang ni kita nak keluarkan kek batik ni. Okay, jangan lupa kita tengok dulu pula untuk produk dekat bahagian raw material. Kita boleh lihat dekat sini. Okay, kita tengok dekat sini not for selling. Jadi anda ingat kat sini kita ada 1 kilo. Okay, serbuk koko kita ada lebih kurang dalam 5 pack. Ada 1 kilo jugalah. Okay, kemudian kita produk-produk lain ni, kemudian kita pergi balik ke resepi. Kemudian kita klik production. Okay, kita add. Okay, keluarkan satu reference number. Ni kita nak manufacturing .
Based on location kita keluarkan dekat bahagian sini. Kemudian produk kita pilih dekat sini, kek batik. Okay, kuantiti kita akan keluarkan 5 lah, 5 untuk satu kek tu 500 gram. So kita keluarkan 5 pieces. Okay, jadi dekat sini dah bagi tahu apa ingredient yang ada. Jadi kalau anda kata ada lagi pertukaran dekat bahagian production cost, boleh masukkan dekat sini untuk packaging plastik. Okay, sebagai contoh packaging plastik dia ambil lebih kurang dalam RM4. Okay, fix. Okay, so dia akan jadi RM78 untuk total keseluruhan 5 kek batik ni 5 kek batik ni. Okay, kalau anda kata kita nak main unit, kita main unit. Jadi dia akan kira per unit. Kalau anda kata kita nak make fix, dia akan kira untuk RM4 ni untuk dibahagikan kepada 5 kek batik yang akan dikeluarkan. Okay, kemudian kita finalize. Kemudian kita boleh submit. Okay, kita dah submit. Kita dah lihat dekat sini. Okay, jadi kita pergi balik dekat bahagian produk tadi. Kita refresh dulu. Okay, kita refresh dulu. Okay, kita lihat dekat sini. Automatic lah sebab koko tinggal 2. Milo dah habis. Susu pekat. Susu pekat tadi kita tak masukkan. Okay. Okay, kat sini susu pekat tadi kita beli 2. Okay, kita beli 2. So ada tinggal 1. Okay, jadi untuk produk-produk yang kita not for selling ni, untuk raw material ni, dia akan bagi tahulah berapa total ataupun jumlah raw material yang masih ada untuk bahan mentah ni. Jadi bolehlah kita repeat order kalau anda kata barang tu dah berkurang. Dia akan alertkan dekat kita dekat paparan utama. Jadi itulah fungsinya kita buat alert quantity. Okay, jadi bila kita tengok pula dekat bahagian kek batik. Okay, bila kita tengok dekat bahagian kek batik dekat sini dah ada 5 pieces. Jadi selling price RM15. Jadi saya nak edit. Okay, saya nak edit harga dia sebab tadi saya buat pun RM14.80. Kan? Tak mungkinlah saya nak tu. Saya nak jual RM15. Jadi saya nak jual dekat sini lebih kurang dalam RM25 satu pieces. Kemudian kita update. Okay, kita tengok balik dekat kek batik tadi. Okay, dia akan bagi tahu lah dekat sini. Selling price kita RM25. Okay, jadi kita pergi balik dekat production tadi. Jadi kita boleh tengok dekat sini lah. View. Cost untuk satu ni lebih kurang untuk total keseluruhan 5 adalah RM78. Okay, dia akan bagi tahu dekat sini lah. Okay, kita kena note lah benda ni. Jadi inilah cost kita untuk mengeluarkan satu produk kek batik ni lah. Okay, kalau anda kata kita buat sekali 5, kita buat sekali 5 lah. Tak ada masalah. Okay, kita pergi balik dekat resepi. Kita boleh lihat balik resepi yang telah kita buat. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia akan bagi tahu berapa unit untuk satu pieces. Dia akan bagi tahu. Jadi senang kita tahu berapa modal dan total cost untuk satu kek batik yang nak kita jual. Okay. Jadi kalau anda kata ada shipping semua bagaimana? Itu dekat bahagian sales lah. Dekat bahagian sales boleh tengok dekat video saya bagaimana cara kita nak setting untuk shipment. Dan ada cost additional untuk shipment boleh masukkan dekat bahagian situ. Okay. Jadi itu sahaja cara bagaimana untuk kita guna bahagian manufacturing. Ini video yang kedua. Okay, selepas ini saya akan siapkan pula kalau sekiranya anda purchase dengan supplier secara bulk. Okay, tapi pastikan anda tonton dulu video yang kali ini. Anda fahamkan betul-betul. Lepas tu baru kita move kepada video yang seterusnya. Okay, jadi sampai di situ saja untuk fungsi manufacturing bahagian 2. Okay, pastikan anda tonton dan lihat semua video dan tutorial yang telah kami sediakan untuk memastikan anda faham dan tahu cara penggunaan sistem usahawan.
Yang pasti yang paling penting jangan skip. Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.